Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 6 November bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mempunyai kuasa untuk menghentikan Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 jika banjir besar berlaku. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, perbincangan lanjut akan dibuat sekiranya keadaan mendesak. Tetapi kalau berlaku banjir yang besar sehingga kan tak membolehkan orang nak keluar dan sebagainya, maka saya akan berbincang dengan pihak SPR kalau ada alternatif lain. Jadi kita akan bincanglah, bincang dengan MET, dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana akan berbincang. Mungkin tidak ada lagi menteri-menteri yang terlibat kerana caretaker. Mungkin saya akan panggil semua state secretary dan sebagainya untuk berbincang. Dan SPR pun boleh beri pandangan. Ya, kalau SPR nak menghentikan pilihan raya, saya itu terserah kepada SPR lah. Pilihan raya ni adalah urusan Suruhanjaya Pilihan Raya. Jelasnya 2 bulan sebelum Parlimen dibubarkan, satu mesyuarat bersama Menteri Besar dan Setiausaha Kerajaan Negeri telah diadakan bagi memastikan persediaan menghadapi banjir dalam keadaan terbaik. Sebelum ini, Timbalan Ketua Pengarah Pasca Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Khairul Syahril Idrus berkata pihaknya dalam keadaan bersedia menghadapi banjir susulan monsun Timur Laut MTL yang dijangka bermula pertengahan bulan ini. Berita seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sudah mengeluar dan memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkenaan prosedur operasi standard SOP PRU pada 19 November ini. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata SPR bakal mengumumkan perkara itu termasuk orang ramai yang positif COVID-19 juga masih boleh keluar mengundi. Katanya berdasarkan cadangan yang dibuat, pengundi berkenaan perlu mendaftar dan memaklumkan kepada pegawai kesihatan yang ditempatkan di pusat mengundi bahawa mereka COVID-19 dengan tunjuk bukti aplikasi MySejahtera Digital dan mereka akan dibawa terus ke bilik mengundi. Pada masa yang sama, mereka juga tidak perlu beratur. Bagi tujuan berkenaan, beliau juga sudah memaklumkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri untuk menambah bilangan pegawai kesihatan di pusat mengundi. Menyentuh mengenai peningkatan kes harian masih terkawal berdasarkan data kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital. Tindakan Tian Chua yang memilih bertanding atas tiket bebas dan melawan calon parti sendiri di kerusi Parlimen Batu pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 disifatkan sebagai tidak bijak. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, berikutan tindakan berkenaan, bekas naib Presiden PKR itu secara automatik dipecat. Katanya berdasarkan perlembagaan parti yang menyatakan mana-mana ahli yang bertindak bertanding melawan parti sendiri akan dilucutkan jawatannya. Menurut Datuk Seri Anwar, beliau ada menasihatkan Tian Chua yang pernah menyatakan hasratnya untuk bertanding pada PRU15 sebelum ini. Dia ada bayangkan, ada saya nasihat kerana dalam parti perlembagaan kita jelas siapa yang bertanding, dia terlucut jawatan dengan sektor belakang. Dia ada nyatakan cara sekitar lalu, tapi saya dah nasihat dia bahawa itu satu keputusan yang tidak bijak sebagai seorang reformis. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai tindakan Tian Chua yang bertanding sebagai calon bebas di Parlimen Batu. Semalam, Datuk Seri Anwar meluahkan kekecewaannya selepas bekas orang kuatnya yang menyandang kerusi Parlimen Batu selama 2 penggal memutuskan untuk kembali bertanding selaku calon bebas menentang calon dari parti PKR. Berita berikutnya. 2 remaja lelaki maut selepas motosikal ditunggangi mereka bertembung sesama sendiri di Pantai Puteri Melaka. Dalam kejadian kira-kira jam 4 pagi, mereka disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patik berkata, pihaknya menerima laporan kemalangan itu pada jam 4.18 pagi. Katanya mangsa yang maut adalah Khairul Nizam Syam 18 dan Muhammad Amirul Hadi Norizan 15.
Jelas beliau kemalangan berlaku di Jalan Lorong 2, hala di Pantai Puteri dari arah TL Tanjung Bruas menghala ke Tangga Batu berdekatan Kampung Tanah Merah Jaya. Hasil siasatan lanjut mendapati kemalangan berlaku apabila penunggang motosikal dari arah TL Tanjung Bruas sedang berlumba bersama motosikal lain dan bertembung dengan motosikal dari arah bertentangan yang juga berlumba dengan dua motosikal lain. Asisten Komisioner Christopher berkata, tinjauan pihaknya juga mendapati keadaan di tempat kejadian jalan lurus dan cuaca juga baik. Masih di Melaka, 2 buah rumah dan 7 kenderaan musnah dalam kebakaran di Kampung Pengkalan Rama Pantai. Dalam kejadian kira-kira jam 9 pagi, 8 mangsa daripada 2 keluarga termasuk sebuah keluarga Rohingya sempat menyelamatkan diri. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2, Nur Ezura Mat Azam berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.08 pagi. Susulan itu 2 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Melaka Tengah dan Padang Temu dikejarkan ke lokasi kejadian. Jelas beliau, tindakan awal bomba berjaya menghalang api daripada marak sebelum ia dapat dikawal kira-kira 20 minit kemudian tanpa membabitkan sebarang kemalangan jiwa kerana penghuni sempat lari menyelamatkan diri. Kata Nur Ezura, kerja-kerja pemadaman api turut dibantu penduduk tempatan bagi mengelak ia merebak ke kediaman lain. Beralih ke perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 6 orang dilaporkan terbunuh manakala lebih 80 lagi cedera dalam serangan terbaharu rejim Bashar al-Assad ke atas kawasan awam di kawasan barat laut Syria. Menurut White Helmets, 2 kanak-kanak dan seorang wanita antara mangsa yang menjadi korban. Mengulas kejadian yang sama, Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), sekurang-kurangnya 30 serangan roket telah dilancarkan ke kawasan berkenaan termasuk ke kamp pelarian maram pada pagi tadi. Serangan itu adalah pelanggaran terkini terhadap persetujuan gencatan senjata yang dicapai antara Rusia dan Turki pada Mac 2020 bagi menamatkan serangan kerajaan sokongan Rusia ke atas wilayah Idlib yang sebahagian besarnya dikuasai kumpulan anti-Bashar. Sejak dikuatkuasa, ia berulang kali dilanggar dan pembunuhan berterusan dilakukan di kawasan berkenaan. Stesen radio pro-kerajaan Syam FM melaporkan pesawat pejuang tentera rejim bersama Rusia telah melancarkan serangan ke atas kedudukan kumpulan Hayat Tahrir al-Syam yang dikaitkan dengan Daesh. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.